Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini Cikgu Lisa akan teruskan dengan tajuk 1 iaitu bagi subtopik 4.0 iaitu pengurusan mental dan emosi pemikiran positif. Jadi cikgu minta semua pelajar rujuk buku teks muka surat 148. Okey, kita tengok dulu standard pembelajaran untuk subtopik ini. Okey, yang pertama mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran positif. Okey, yang kedua memahami faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi. Yang ketiga, mengaplikasikan cara mengurus pemikiran emosi dan tingkah laku dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, yang keempat, menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian. Okey, itu standard pembelajaran. Kita tengok dulu pengenalan untuk pemikiran positif. Apa itu emosi? Kita tengok dia punya maksud dia. Emosi merupakan suatu perasaan atau jiwa yang kuat terbit daripada dalam diri seseorang. Kalau kita rasa sama ada kita rasa marah ke, sedih ke yang terlampau, itu dinamakan sebagai emosi. Perasaan kita lah. Okay, apa yang kita rasa. Okay. Emosi boleh melahirkan perasaan sayang, gembira, seronok, benci, takut dan cemburu. Emosi memberi kesan terhadap psikologi iaitu mental individu tersebutlah. Okey, murid yang memiliki emosi yang positif dapat mengawal perasaan dan tindakan kendiri, mempunyai daya ketahanan dalam pencapaian matlamat, berfikiran positif dan mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Jadi, kalau seseorang tu ada emosi yang positif, dia boleh kawal diri dia lah. Jadi, hubungan dia pun jadi macam lebih baik lah. Okey. Tahukah anda jika kita selalu berfikiran positif, kita akan berasa gembira. Hati akan berasa lebih tenang dan hidup lebih ceria. Okey, memang kita tak nafikan setiap manusia pasti ada masalah. Tapi bagaimana cara kita nak menangani masalah tersebut? Jadi kebiasaannya remaja dia disebabkan kurang matang lagi, jadi kadang-kadang tindakannya di luar kawalan lah bila beremosi. Jadi itu peranan ibu bapa, guru, orang yang lebih tua lah untuk mengawal emosi remaja. Okey, kita terus kepada definisi untuk pemikiran positif. Okay, emosi kita dah tahu tadi kan. Okay, perasaan yang kuat. Okay, kalau pemikiran positif bermaksud kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Untuk memupuk pemikiran positif, langkah pertama adalah dengan berusaha mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan seharian. Okay, boleh ke kita sentiasa berfikiran positif? Orang buat jahat dekat kita ke, orang tipu kita ke, kita boleh tak kekalkan kita punya pemikiran positif tu? Jadi itu yang kita kena praktikkan supaya hidup kita lebih bahagialah, tidak, orang kata tidak stres, tidak berada di bawah tekanan lah. Okey. Jadi ada ciri-ciri untuk membina sikap yang positif. Macam mana kita nak kekal positif dalam apa jua situasi, apa jua keadaan. Okey, rujuk dekat buku teks muka surat 150 tu. Okey. Ada banyak kat situ dia punya ciri-ciri. Kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, jangkakan kejayaan. Jadi walaupun kita ni tidaklah sehebat mana berbanding orang lain, tapi cuba yakinkan yang kita boleh sebenarnya nak menggapai sesuatu kejayaan dalam apa bidang lah. Contohnya kalau kita belajar kita sangat lemah, jadi jangan kita terus mengalah.
Itu adalah satu pemikiran yang negatif. Cuba kita positifkan, kita andaikan kita mampu buat sebenarnya macam orang lain. Kalau tidak dapat sangat cemerlang, mungkin peringkat baik pun dah cukup baguslah. Okey, kena jangkakan kejayaan untuk diri kita. Itu cara yang pertama untuk bina sikap yang positif. Okey, yang kedua, ubah penampilan diri. Cuba sebab kadang-kadang tu personality seseorang tu dia dinilai ataupun dilihat pada penampilan diri seseorang. Jadi kalau kita rasa kita ni penampilan kita kurang elok, cuba kita tampil dengan lebih elok. Jadi pandangan orang pada kita pun tidak terpesong lah. Maksudnya orang akan tidak mengata buruk kita. Jadi kehidupan kita pun tak dengar orang cakap-cakap. Jadi secara tak langsung kita tak di bawah tekanan lah. Okey, yang ketiga, saranan diri yang positif. Okey, yang ni sentiasa kena ingatkan lah. Sentiasa kena positif. Sebaiknya kalau kita dalam keadaan bermasalah, sebaiknya kita perlu rujuk pada seseorang lah. Yang penting jangan pendam sendiri. Okey, yang keempat, kita tengok kat situ, fokus kepada apa yang anda mahukan. Kena fokus lah. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena fokus. Kena berusaha ke arah itu. Jadi bila kita sentiasa berusaha, kita ada matlamat hidup kita, maka kita akan sentiasa berfikiran positif semata-mata untuk capai matlamat kita tu. Kalau kata dalam pertengahan tu kita ada masalah ke, kita gagal ke, sekurang-kurangnya kalau kita fokus, kita berusaha dengan lebih bagus lagi lah. Okey, yang seterusnya, dalami ilmu kecemerlangan. Yang ni sebagai pelajar kita memang kena dalami ilmu lah. Ilmu ni luas, bukan ilmu belajar subjek tertentu sahaja. Ilmu kehidupan, kemahiran dan untuk hidup, itu semua perlu kita pelajari lah. Mungkin kita lebih cuba mematangkan diri ke, macam lebih kurang macam itulah. Jadi secara tak langsung kita boleh tangani apa jua masalah. Okey, yang keenam, lakonkan watak orang cemerlang. Yang ni lebih kepada kita punya idola lah. Okey, idola. Siapa idola kita yang kita rasa sangat hebat. Jadi kita nak jadi macam dia, so kita kena ikut cara dia. Kita lakonkan watak dia macam mana. Jadi bila kita ada sumber inspirasi, secara tak langsung kita fokuslah dalam kehidupan kita. Apa yang datang pun kita akan boleh selesaikan dengan cara yang baik. Okey, yang ketujuh, berkawan dengan orang yang berjaya. Pepatah ada mengatakan berkawan biasa ribu, berkasih biasa satu, lebih macam itulah. Cikgu pun tak ingat sangat. Okey, maksudnya kita berkawan memang kena ramai, tapi kawan yang kita pilih tu perlulah yang berjaya lah, yang baik lah. Sebab sekiranya kita memilih kawan yang tidak baik, diri kita pun satu hari akan terpengaruh. Mungkin pada awal kita cakap tak apa, kita tak ikut, kita tak cuba nak ubah dia ke apa ke, tak perlu. Kita kalau dalam masalah, sekiranya kita punya sahabat tu bersikap tidak elok, kemungkinan kita akan terikut-ikut dalam keadaan kita beremosi lah. Kalau ditimpa masalah, kesedihan ke, kemarahan ke. Jadi sekiranya ada yang mendorong kita ke arah yang tidak baik, maka kita akan terpengaruh. Jadi pilih kawan yang di kalangan orang yang berjaya, orang yang hebat lah. Okey,
Okey, yang ke-8, kejayaan silam pembakar semangat. Mungkin dalam kehidupan kita tu adalah kejayaan-kejayaan yang kita kecapi, yang pernah kita dapatlah. Jadi jadikan kejayaan-kejayaan lalu sebagai inspirasi kita untuk terus berjaya dalam hidup. Walaupun kita berhadapan dengan cabaran, dugaan, cuba fikir yang positif yang kita dah terima sebelum ni. Jadi secara tak langsung kita akan cuba tangani apa-apa jua dengan baik lah. Okay, yang ke-9, dapatkan model ikutan. Ini lebih kurang macam tadi dah yang lakonkan watak tu. Sumber inspirasi, model ikutan. Cuba kenal pasti. Contoh idola abang senior ke, ketua pengawas ke yang berjaya, yang hebat, belajar pandai, ada ciri-ciri kepimpinan. Cuba berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi seperti itu. Jadi bila kita orang kata minat ataupun admire kat seseorang yang berjaya, secara tak langsung kita pun akan mengubah diri kita lah untuk jadi lebih baik. Okey, dan yang ke-10, soal diri dengan soalan yang positif. Maksud kat sini, soalan yang positif, elakkan menggunakan kata-kata yang negatif. Macam mana kata-kata yang negatif tu? Okey, kata-kata yang negatif yang contoh dia tidak, perkataan yang ni lah, saya tak akan, itu semua kita tak nak guna. Cuba ubah ayat kita tu, elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan negatif. Kita guna perkataan-perkataan yang positif. Saya akan belajar bersungguh-sungguh. Okay? Jadi itu lebih positif lah. Okay, contoh dia ada kat bawah tu kalau kita tengok. Okay, itu 10 ciri-ciri untuk kita bina sikap yang positif. Boleh cuba aplikasi kepada diri kita sendiri. Okay, kita tengok yang kat bawah tu. Okay, sekejap Okay, yang kat bawah tu aktiviti. Dia ada pemikiran negatif dan juga pemikiran positif. Ini yang cikgu cakap tadi. Okay, kalau tengok pada ayat kiri dan kanan tu, ia adalah ayat yang sama lah maksudnya. Cuma susunan perkataan je yang berbeza. Okay, kalau kita tengok yang pertama, untuk pemikiran negatif. Mulai hari ini, saya tidak akan malas lagi. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Perkataan negatif. Tidak. Kita kena elakkan lah. Sebab kita untuk jadi seorang yang berfikiran positif, kita kena guna perkataan yang positif. Ubah kepada, mulai hari ini, saya akan menjadi seorang yang rajin. Maksud dia sama je. Tapi dari segi susunan ayatnya berbeza. Okey, kita tengok yang kedua. Saya tidak mahu. Tidak mahu. Negatif lagi, perkataan negatif. Saya tidak mahu bermain-main di dalam kelas lagi. Cuba ubah kepada saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Itu lagi baik. Okey, yang ketiga. Saya tidak mahu melawan cakap guru lagi. Memang kalau kita dengar bagus, tapi cuba elakkan menggunakan perkataan-perkataan negatif. Kalau awak buat silap, kalau awak melawan cakap cikgu, awak akan cakap, saya tak mahu dah cakap melawan cakap guru lagi. Sebaiknya cakap, saya akan ikut cakap cikgu ataupun guru. Itu lagi dipandang positif lah. Okey, yang keempat, mulai tahun ini saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. Tiap-tiap hari datang lewat. Jadi berjanji dengan cikgu disiplin, mulai tahun ini saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. Ataupun berjanji dekat diri sendiri. Cuba berjanji dengan diri sendiri ni dengan ayat mulai tahun ini saya akan hadir ke sekolah. Pasang matlamat tu. Cakap dekat diri sendiri. Jadi insya-Allah kita akan pegang dan kita akan ikutlah sekaligus. Kita akan datang awal ke
sekolah. Okey, itu pemikiran negatif dan juga pemikiran positif dari sudut ayat lah. Okey. Seterusnya kita tengok pengurusan mental dan emosi, pemikiran positif dari situasi. Situasi. Yang ni pun lebih kepada perbincangan lah. Okay, kita tengok situasi yang pertama tu. Pada setiap hari Selasa, anda ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah dalam mata pelajaran matematik. Okey, itu situasi dia. Setiap hari Selasa kena tugaskan untuk bantu kawan kita yang lemah dalam matematik. Okey, pemikiran negatif. Kalau kita seorang yang pemikiran negatif, kita akan fikir benda ni. Mengapa saya dipilih? Saya ada hal-hal lain yang lebih penting. Betapa kita seorang yang pentingkan diri sendirilah. Okey. Tetapi sekiranya kita seorang yang berfikiran positif, kita akan berfikiran sebegini. Sudah tentu saya akan lebih memahami mata pelajaran matematik apabila saya menerangkan dan mengajarkan kepada orang lain. Maksudnya kita orang kata sukarela untuk membantu kawan kita. Sebab kita berfikiran kalau kita bantu kawan kita, kita akan lagi faham tentang subjek matematik tadi. Okey, itu pemikiran positif. Okey, bila kita berfikiran positif, ada kebaikannya, ada faedahnya. Apa faedahnya bila kita ajar kawan kita belajar matematik? Okey, tengok kat situ. Pengetahuan dalam mata pelajaran matematik akan lebih mantap. Okey, itu kebaikan yang pertama. Yang kedua, membantu orang lain ialah perkara murni yang amat digalakkan. Okay, maksudnya kita mengaplikasi nilai-nilai murni dengan membantu orang lain. Okey, jelas tak? Okey, untuk situasi yang pertama, supaya kita sentiasa positif. Okey, Okey, situasi yang kedua, anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Nak berlari ke, nak main bola ke, lemah. Jadi, sekiranya kita seorang yang berfikiran negatif, kita akan berfikir sebeginilah. Letihnya buat aktiviti kecergasan. Kalau saya berlatih bersungguh-sungguh, belum tentu dapat mencapai tahap kecergasan yang baik. Kan tadi kan ada ciri-cirinya kita kena niatkan kejayaan lah, jangkakan kejayaan kepada kita. Jadi kalau kita berfikiran gini, memang kita tak mempunyai ciri-ciri pemikiran yang positif lah. Sepatutnya kita perlu berfikiran sebegini. Tidak mengapa saya akan berusaha. Kita guna ayat-ayat yang positif. Setiap hari saya akan berlatih dan membuat latihan aktiviti kecergasan. Kita bagi tahu kat diri sendiri. Awak akan berlatih dan awak akan buat latihan tu bersungguh-sungguh. Okey, faedah dia, kebaikan dia, badan kita akan lagi sihat dan cergas lah. Okey, dan yang kedua, kebaikan yang kedua, kita akan mendapat kejayaan pada akhirnya. InsyaAllah kalau kita rajin berusaha. Okey, dan situasi yang ketiga, okey, sahabat karib anda tidak memberi perhatian apabila anda cuba berbual dengannya pagi ni. Okey, awak cakap dengan kawan awak endah tak? Endah. Okey, jadi kita pun mulalah nak marah. Okey, jadi kita pun mula berfikiran negatif. Tak guna, apa salah saya? Tak tanya lagi kawan kita kenapa. Mungkin dia ada masalah lain ke? Terus kita buat andaian. Dia tidak patut buat saya begini. Jadi sepatutnya kita elakkan cara berfikiran sedemikian. Sepatutnya kita kena berfikir sahabat saya ada masalah. Saya harus siasat apa masalahnya dan cuba memberi pertolongan. Itu yang sebaiknya. Orang tak akan berubah lah kalau tanpa ada masalah. Biasanya kalau tiba-tiba berubah tu mungkin ada sesuatu yang berlaku. Okey, faedah dia ataupun kebaikan daripada apa yang kita fikir tadi. Okey, setiap individu saling memerlukan antara satu sama lain. Hari ni hari dia, hari ke depan nanti mungkin hari kita. Dia pula yang tolong kita. Okey, persahabatan amat penting dalam kehidupan seharian. Kita tak boleh hidup sendiri. Kita kena ada seseorang untuk kita luahkan apa yang kita rasa, untuk kita berkongsi masalah dan sebagainya. Okey,
Itu situasi supaya kita sentiasa dalam keadaan positif. Okey. Seterusnya, kita tengoklah yang ni lebih kepada tindakan wajar untuk perbincangan juga. Okey, kalau tengok situ awak baca, dia kata dia suruh kita menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku Jayalinggam. Okey, murid diminta memberi idea cara untuk membantu Jayalinggam dalam mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku supaya lebih positif dan berjaya. Situasi dia ni ada yang kat dalam bulatan tu. Okey, dia kata ayah dan ibu Jayalinggam mengalami masalah kewangan dalam perniagaan. Okey, mungkin bankrupt ke apalah. Okey, dia kata selain daripada tu emak Jayalinggam juga sakit jantung lah, jadi kos rawatan diperlukan. Okey, jadi disebabkan oleh masalah-masalah tersebut, Jayalinggam mengalami tekanan emosi yang berat lah. Dia macam memberontak sebab masalah keluarga. Okey, dia menjadi seorang pemarah dan suka bergaduh dengan rakan-rakan di sekolah. Dia buat benda-benda yang tak baik lah. Maksudnya dia tak boleh nak kawal dia punya emosi sehingga dia berfikiran negatif dan akhirnya bertindak melakukan sesuatu yang tidak bagus lah. Okey, selain daripada tu, dia juga mencuri duit dan barang rakan-rakan. Akhirnya, Jayalinggam dikenakan tindakan disiplin dan digantung sekolah. Okey, itu tengok dia punya kesan daripada emosi yang terganggu disebabkan oleh masalah-masalah tertentu, akhirnya mengubah kita punya perwatakan lah. Okey, daripada seorang yang pendiam mungkin jadi seorang yang pemarah. Jadi sebelum ni kita mesra dengan kawan, mungkin kita suka menyendiri. Okey, itu antara kesan dia lah. Jadi macam mana kita nak memberi idea untuk bagi Jayalinggam ni dapat uruslah dia punya pemikiran supaya lebih positif. Okey, cikgu dah senaraikan kat situ. Ada beberapa lah yang ayat yang positif untuk Jayalinggam lah. Okay, kita tengok pertama Saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat membantu keluarga apabila dewasa kelak. Maksudnya jangan kita Jayalinggam tak boleh nak elakkan masalah keluarga tu. Cuma kena berusaha untuk mengubah kehidupan keluarga dia pada masa depan. Maksudnya dia kena belajar bersungguh-sungguh supaya dia dapat kerja yang bagus dan akhirnya dapat bantu ibu dan ayah dia. Okey, yang kedua, saya akan sentiasa menjaga perasaan ibu saya supaya tidak risau tentang diri saya dan kesihatannya juga tidak terjejas. Okey, Jayalinggam perlu tahu ibu dia sedang sakit dan pada masa sama mempunyai masalah dengan suami. Jadi orang yang sakit ni dia punya perasaan sensitif lah. Jadi sepatutnya Jayalinggam dia kena elakkan daripada membuat ibu dia bersedih dengan apa yang berlaku. Maksudnya kalau Jayalinggam dibuang sekolah, digantung sekolah, sudah pasti perasaan ibu dia sangat kecewa lah. Jadi dia kena jaga. Sepatutnya dia kena sentiasa menjaga perasaan ibu dia. Okey, yang ketiga, saya akan membantu ayah menyelesaikan masalah keluarga. Okey, ni mungkinlah dia buat perbincangan lah. Jayalinggam kena bincang dengan ayah dia macam mana cara nak keluar daripada masalah ini. Jadi mungkin Jayalinggam ni jadi begini, mungkin dia tidak berbincanglah dengan ayah dia. Dia lebih kepada menyendiri sehingga dia memendam perasaan seorang-seorang. Okey, yang keempat, saya akan berjumpa dengan guru kaunseling untuk mendapatkan nasihat dan pandangan. Sepatutnya Jayalinggam kena berfikiran sedemikian supaya dia dapat luahkan apa yang terbuku dalam hati dia dan juga dia akan dapat beberapa pandangan dan nasihat lah, mungkin juga bantuan daripada pihak berkenaan. Okey, sepatutnya Okey, dan yang terakhir kat situ, saya akan menjadi seorang anak yang baik dan menggembirakan kedua ibu bapa walaupun kehidupan kami serba kekurangan. Itu antara cara Jayalinggam nak uruskan dia punya emosi lah, dan dia juga
bila dia berjaya uruskan emosi dia, selalu mengamalkan pemikiran positif, secara tak langsung dari sudut tingkah laku dia pun akan lebih positif. Dia tak akan terlibat dengan masalah-masalah disiplin. Okey, itu untuk tindakan wajar ni lah. Cikgu harap semua jelas, semua faham macam mana kita nak kawal kita punya emosi, dan juga kita nak sentiasa berfikiran positif. Okey, itu sahaja untuk tajuk 1 ni di bawah subtopik 4.0, iaitu pemikiran positif. Jadi untuk latihan pengukuhan, buka muka surat 153. Okey, jawab soalan 1, 2 dan 3 ni dalam buku latihan pendidikan kesihatan. Okey, macam biasa, selepas selesai menjawab, hantar untuk cikgu semak. Okey, kalau ada apa-apa masalah, murid-murid boleh mesej cikgu lah, ataupun maklum je dalam grup PSW tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat menjawab, selamat belajar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.